النفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Sekarang dah muka 41 dah. Duduk di mana dah kita ni? Duduk bicara rahsia bang lagi, rahsia azan. Tu. Lepas tu musannif kita buat soalan mari. Apa hikmat bangnya? Jawab sikit. Lepas tu asyhadu dah. Dah. Gitu dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata dulu perhatilah Allahu Akbar dulu. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Marilah kamu sembah kerana ia beri makan pakai kepada kamu dan lain. Kalau kamu tidak menyembahnya, akan dimurka ke atas kamu. Kita baca dulu. Dunia dan akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu betul alfabet tu pula. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali. Ulang 2 kali. Tu baik tu 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu. Apa makna dia? Aku bersaksi, dia kata. Aku bersaksi ni, aku mengaku dengan lidah. Bersaksi ni lagu mana bersaksi? Jadi saksi. Nak bersaksi, naik saksi ada juga orang tua terjemah dulu. Naik saksi, bersaksi. Jadi aku mengaku dengan lidah dan membenar dengan hati. Itu makna bersaksi itu. Jadi aku mengaku dengan lidah dan membenar dengan hati. Kita ni kalau jadi saksi kepada pihak-pihak, kita percaya kata ya orang betul. Lepas tu mulut kita mengaku. Kawan jadi saksi. Kata Allah ni orang benar. Maka hati kita benar dia, mulut kita mengaku. Jadi waktu buat saksi tu dia terlepas pada kita yakin dah. Seorang tu bila kita asyhadu tu kita yakin dah. Aku bersaksi, aku mengaku dengan lidah dan membenar dengan hati. Apa aku bersaksinya? Tiada. Dalam Arab kata an maf'ul tu. An jadi asal annahu. Jadi jumlah la ilaha illallah tu khabar bagi anna. Isim anna tu domain mustatir. Bukan domain rusyadni. Tapi hazah domain rusyadni, hazah isim. Bahawasanya asasnya gitulah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan malaikat Allah jua. Tiada Tuhan. Tak ada sembahan, tiada sembahan. Tuhan di sini yakni sembahan yang berhak disembah. Tu makna Tuhan. Tuhan jadi sembahan yang berhak disembah. Tu ilah dengan makna ma'budah bihaqqin. Maka Tuhan dengan makna sembahan yang berhak disembah.
Tak ada sembahyang mana yang berhak disembah malaikat Allah jua yang berhak disembah. Allah je. Adapun pohon kayu, batu, kayu hak demo duk pahat, batu, seming, hak tu sembahyang juga tapi bukan berhak disembah tu. Bukan berhak disembah. Maka kita menafikan Tuhan yang berhak disembah tu untuk nak isbat kata Allah jua Tuhan. Asyhadu an la ilaha, sebab itu kalimah ni berat. Berat pada timbangnya. Nampak ringan pada lidah tapi berat pada timbangnya esok di kiamat. Ia mengandungi benda yang berharga. Tiada Tuhan malaikat Allah jua. Apa makna jua? Tafsir. Tak ada yang lain Tuhan. Kacak gitu. Tak ada yang lain Tuhan. Kacak lagu tu semabuk. Tak ada yang lain Tuhan. Tak ada yang lain. Jadi tiada Tuhan yang lain daripada Allah. Tu makna. Tu. Tak ada yang lain Tuhan. Jadi tak ada Tuhan yang lain. Cak lagu tu ya. Orang tua-tua dia. Tak ada yang lain Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain. Tu dia. Tu lagu tu. Tiada Tuhan yang lain daripada Allah. Tu maksudnya. Allah je Tuhan. Allah jua Tuhan. Tu maksud. Bukan mana tak ada yang lain daripada Tuhan tu. Bukan. Tak ada yang lain Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Baca pun kadang-kadang semabuk pula. Orang setengah-tengah dia baca tengok zahir. Tak ada yang lain Tuhan. Tak ada yang lain daripada Tuhan. Apa yang lain? Kalau tak ada Tuhan pula. Tak ada Tuhan yang lain daripada Tuhan Allah Ta'ala tu. Pening bi. Tak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Senang. Senang situ dah. Habis tu buat tengok tu. Tu lapar. Terus siapa tu kita membesarkan Allah Ta'ala. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu dua kali. Dua kali juga baca dua kali juga. Kita berlapar dua kali juga. Tu. Ada setengah orang buat asyhadu katanya. Kebal wa asyhadu Allah ada wa. Buat pawa ya. Kadang-kadang komak pun lagu tu ya. Asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagu tu hendak buah lah. Tak ada warid datang lagu tu mari. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali. Aku juga ya dah. Bersaksi, aku bersaksi juga. Aku bersaksi juga, aku mengaku lidah juga. Juga lagu mana? Seperti bersaksi tiada Tuhan melainkat Allah dulu tu dah. Tu. Aku bersaksi juga, aku mengaku dengan lidah dan membenar dengan hati juga bahwasanya ni ada bahwasa akan bahwasanya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu Rasulullah. Yani satu utusan daripada utusan-utusan Allah. Rasulullah, Rasulun min Rusulillah. Yang ada dah. Satu utusan daripada utusan-utusan Allah. Utusan Tuhan banyak. Utusan Tuhan ramai. Muhammad ni seorang utusan daripada utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad ni seorang rasul. Lepas tu rasul hak lain-lain belum pada dia pun mati habis dah. Dia pun kena mati juga. Tu. Habis itu bukan Tuhan. Muhammad Rasulullah. Tu. Aku saksi kata Muhammad Rasulullah. Dua kali juga situ. Tu. Rasul mana? Haskat tu terjemahannya ni dia huraiya dah ni. Huraiya siapa dah? Rasulullah mana? Yang sifat pada Rasulullah. Rasulullah yang menyampai, yang memberitahu akan sekalian hukum tu, yang menyampai akan sekalian hukum dan pelajaran atau pada hukum, sekalian hukum dan sekalian pelajaran. Tapi maksud pelajaran ni yakni sekalian hukum yang disuruh menyampaikan dia. Ayat ada dua pula kalau kita ngaji bab tabligh dah.
Menyampai sekalian hukum dan pelajaran, yakni pelajaran yang disuruh menyampaikan dia. Pelajarannya disuruh menyampaikan dia. Tu hak yang menyapa. Yang Allah suruh dia siapa, ya siapa. Berarti ada juga perkara yang Allah Ta'ala tak suruh ya siapa. Hanya sembunyi rahsia untuk diri. Hak tu dia tak siapa hak tu. Bukan nyapa belakang dak barang hak dia tahu tu dak. Menyampai barang hak disuruh siapa. Menyampai sekalian hukum yang dan pelajaran, yakni yang pelajaran yang disuruh menyampaikan dia. Tu. Dia menyapa belakang, menyampai kepada takluk pada menyapa. Dia menyapakan hukumnya tu kepada kamu. Salah kata ya, kita ada orang ban ni, dia sila benda tu mari dah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sila makna Muhammad yang menyapa sekalian hukum kepada pokmu semua ni. Tapi situ. Dan dengan sebabnya, sebab Nabi Muhammad tu, dengan sebab Muhammad tu baik dirimu, jadi dengan takluk pada baik dirimu di belakang, dan jadi baik oleh dirimu, baik dengan sebabnya, sebab Muhammad puakmu jadi baik, jadi berjuru. Maksud baik dirimu, selamat dirimu dunia akhirat. Itu makna gitu, baik dirimu. Baik tu bukan kata makna kaya ke apa dak. Baik ini selamat dunia dan akhirat. Tu. Dan baik dirimu, yakni selamat dirimu dunia dan akhirat dengan sebabnya, sebab Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab dia kamu jadi baik, kamu jadi bertuah dunia akhirat. Maksud dengan sebabnya, jadi yakni dengan sebab lahirnya ataupun dengan sebab dibangkitnya. Buat lagu tu tak apa. Dengan sebabnya, sebab dibangkitnya tu baik dirimu, jadi baik diri kamu. Maknanya selamat diri kamu dunia dan akhirat. Tu. Dengan sebab dia tu kamu jadi baik, jadi selamat ya. Kalau tak ada sebab dia tu, kamu tak akan bokeh. Dengan sebab dia kita boleh ada. Kalau tak ada sebab dia, kita pun tak ada. Tu dia. Tu dia. Tapi ada satu qasidah yang kata laulaka ya zinatal wujudi. Kalau tidakmu wahai perhiasan bagi hidup ni. Nabi Muhammad ni perhiasan bagi kehidupan manusia semua. Zinatal wujud. Kalau tak ada mu, ma taba aishi. Nasib tidak baiklah hidupku. Hidupku pun tak jadi baik, tak jadi molek. Ada aku pun tak jadi baik. Kalau tidak mu, kalau dengan sebab tidak ada mu ya Rasulullah. Itu dia. Habis itu, dengan sebabnya baik dirimu, maka ikut olehmu. Hei sekalian yang dengar suara ni. Ni khitab Tok Khatib, Tok Bilal duk baca ni. Maka ikut olehmu hei orang yang beriman, ikut akan dia akan Nabi Muhammad. Turutlah. Turut. Ikut lagu mana? Yakni dengan kerja perkara yang dia suruh. Itu makna cara ikutnya gitulah. Ikut yakni dengan kerja perkara yang dia suruh. Itu makna ikut. Bukan ikut dia maknanya ikut dia. Ikut dia tak. Ikut dia. Bukan makna ikut dia kandak dia tak. Maknanya kita turut dia dengan makna kerja benda hak dia suruh. Tu makna ikut. Hak dia suruh. Bukan ikut benda dia tak suruh pun kita ikut. Bukan. Ikut ni dia dua pula. Ikut panggil hukum akam, dan juga ada ikut benda yang pesing jenis perbuatan peribadi ni. Hak tu tak orang suruh ikut. Tu. Siapa tahu tu. Tu ya ada pula situ. Tengok af'alun nabi dalam hukum usul fiqh. Maka ikut olehmu akan dia. Akan Nabi Muhammad. Hayya 'alas salah. 'Alas salati. Berbaris cukup, tapi biar bayar semua tak kena baris tak apa. Hayya 'alas salah. Sini ni kadang-kadang hak jadi tak amat tiha belaka. Tak tahu tu buha di mana. Hayya 'alas salah.
Ada ha juga. Hayya 'alal falah. Tu jadi tak tahu tak ha di mana. Alas salah ni ya bukan ha ya ha, ya bila waqah jadi ha. Hayya 'alas salah. Gitu ya. Tu hukum waqah tu tu kena jadi ha. Hayya kita dah ngaji dah ke. Hayya ni isim fi'il amar. Isim tapi makna fi'il amar. Orang panggil isim fi'il amar. Hayya makna gapo hayya? Kalau kita ngaji nahwu tu hayya ni isim fi'il amar, makna aqbil hadap olehmu, asal makna hayya. Kadang Arab kata hayya bina. Hai mari hadap mari sini. Hadap mari duduk dengan kita ni. Mari duduk sekalian kita ni, mari hayya bina hayya hina. Nanti kita lagu tu. Maka hayya 'ala salah ni Tok Khatib, Tok Bilal panggil, orang muazzin dia panggil hayya 'ala salati, datanglah kamu. Tu aqbil. Hendak datang olehmu, datanglah kamu hai orang yang beriman. Datang mari hayya 'ala salah, atas semaya. Tapi ia terjemah mudah-mudahan menyembah Tuhan dengan sembahyang. Ini itu. Hendak datanglah kamu menyembah Tuhan. Tak kena. Hendak datanglah kamu menyembah Tuhan. Sekat tu baca molek. Datanglah kamu menyembah Tuhan. Yakni menyembah Tuhan dengan rupa sembahyang ni. Dengan ni suku. Lama menyembah dengan semaya. Tak, bukan menyembah dengan semaya. Menyembah Tuhan aja. Waqah malak. Datanglah kamu menyembah Tuhan. Datang mari. Pakat mari sembah Tuhan. Sembah dengan rupa semaya ni. Pasal apa? Dengan sembahyang ini tetap baik dirimu dunia akhirat. Tu dengan takluk pada tetap baik belakang tu. Dengan sebab sembahyang ni, dengan sebab sembahyang yang dikerja kamu dengan khusyuk ni, sembahyang kena kait juga. Dengan sembahyang ni, dengan sebab sembahyang yang kamu kerja dengan khusyuk. Pasal nak tetap baik dunia akhirat ni kena bergantung dengan sembahyang khusyuk. Semata-mata sembahyang tak ada khusyuk, tak ada pahala, tak ada baik juga akhirat pun. Dengan sembahyang, dengan sebab sembahyang ini, sembahyang yang kamu kerja dengan khusyuk. Dengan sebab sembahyang ni lah tetap, jadi mesti baik dirimu, selamat dirimu dunia akhirat. Dunia selamat, akhirat sentosa. Tu sebab sembahyang. Tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata qad aflahal mu'minun. Orang telah buntung dah orang beriman. Orang beriman mana? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman yang khusyuk mereka dalam sembahyang mereka. Allah Ta'ala tak royak kata allazina hum allazina hum yusallun. Mereka yang sembahyang tu buntung dah. Bukan semata-mata orang sembahyang tu buntung. Yang dapat buntung kemenangan sungguh orang yang ada khusyuk dalam sembahyang tu. Tu orang tu barulah aflaha. Tu aflaha. Maka sini orang sembahyang yang kerja dengan khusyuk. Kerja sembahyang dengan khusyuk. Mari. Pakat mari sembahyang. Dengan sebab sembahyang ni baikmu, pokmu. Dunia pun baik, selamat. Kerana sembahyang tu tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka bila sembahyang tegah daripada fahsyak, tak kerja benda jahat, maka selamatlah mu di dunia ni. Patut akhirat selamat dengan sebab Allah Ta'ala masuk kamu ke syurga. Habis. Hayya 'alal falah. Tu sini duk lagu jadi panjang. Ada tengok orang lapar, napah panjang kau. Heret dia. Letih gati. Tak kena heret sangat pun tak apa. Be as-sahab bila be tu bukan siapa kebul lagu tu lagi. Masa tu timur Labanu itu setengah-tengah budak je be jadi lakat Labanu juga. Hayya 'alas salah. Tu juga.
bola Bandung. La ilaha illallah. Masa tu suka habis kat kampung. Tu berlagu. Tu. Tak kena siapa tahu tu je lagu ni ya untuk nak apa ni tarik saja. Maka koda-koda. Tengok di Mekah bai tu dah. Tu biasa tapi sedap. Ya sedap. Suara dia tu. Suara dia. Hayya 'alal falahi. Dua kali juga. Hayya 'alal. Teka hayya 'alas solah tu disunat kita paling ke kanan tu. Paling ke kanan. Untuk suara kita asalnya hikmat dipaling tu untuk suara kita sapa kepada mereka yang pihak kanan. Lepas tu paling kepada kiri untuk kita sapa kepada mereka yang ada pihak kiri kita. Sapa rata-rata. Kerana masa dulu ni dia tak ada speaker. Maka ulama kata walau sekarang ni ada speaker dah. Maka hikmatnya kalau tak paling pendengar semata ada suara besar mata dah, tu pun disunat lagi. Paling kerana berta'abbud, beribadat, orang panggil tiru cara Nabi. Tiru cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ni ada speaker mukabbir, Arab panggil mukabbirus saut, mana yang membesar suara. Alat Melayu pun pembesar suara dah. Yalah dah tu. Tu learning. Maka paling kita hayya 'alal falah dua kali. Apa makna? Datanglah kamu membaikkan dirimu dengan sembahyang. Tengok kata. Datanglah kamu membaik dirimu. Ya sebenarnya ya ambil maksud dah tu. Musnad kita pun ya terjemah pintah-pintah maksud dah. Apa maksud asalnya? Datanglah kamu membaik dirimu. Jadi datanglah kamu mencari untung untuk dirimu dunia dan akhirat. Itu maksudnya. Falah ni beruntung. Untung, laba, untung, bahagia. Tu falah. Kalau itu sini, datanglah kamu membaik dirimu. Jadi datanglah kamu mencari untung untuk dirimu dunia dan akhirat. Mari cari untungnya sini. Untungnya sebenarnya duduk di masjid. Untungnya sebenarnya duduk tempat semaya. Bukan duduk di kedai. Bukan duduk di kebun. Untungnya duduk sini. Untungnya sebenarnya. Mari cari falah sini. Itu dia. Falah. Kalau falah tu, falah pekebun, kena ke orang nanai pula. Orang duduk tanah dia kata, hayya 'alal falah. Ada macam orang kena ke kebun ni. Lawak kebun ni. Orang kebun dia panggil kot falah. Lawa dengan Tok Bila. Tok Bila hayya 'alal falah. Orang tanah dia hayya 'alal falah. Tu dia. Sikit je dah. Dua kali datang kamu membaik dirimu dengan semaya. Sebab apa suruh datang ni, ilat pada datang tu? Kerana sembahyang tu, kerana sembahyang itu terutama sembahyang 5 waktu tu akan menahan dirimu. Semaya tu akan menahan. Jadi akan jadi sebab bagi tertahan. Semaya tu sebab yang menahan tu Allah. Kerana semaya tu akan menahan, jadi akan jadi sebab bagi tertahan dirimu, tertegah dirimu daripada jatuh ke dalam celaka. Kerana semaya tu, berarti kena kait sembahyang yang khusyuk itu. Sebab apa? Bukan semata semaya tu menegar daripada fahsyat belaka. Kerana orang yang semaya ramai, tapi kejahatan apa ada. Berartinya bukan diri semaya itu menegah daripada fahsyat. Semaya yang ada kualiti, ada kunafab, ada kekhusyukan. Tu. Kerana semaya yang khusyuk tu akan menahan, akan jadi sebab bagi tertahan dirimu, menahan daripada jatuh, daripada berlaku ke dalam celaka. Dalam celaka ni, yani ke dalam perkara yang jadi sebab celaka.
Jatuh ke dalam celaka, jadi ke dalam perkara yang jadi sebab celaka kamu. Semaya tu tegahmu daripada jatuh berzina. Zina tu dah sebab bagi kamu celaka di akhirat. Semaya tu tegahlah kamu daripada jatuh pada minum arak. Minum arak tu dah sebab bagi celakamu di akhirat. Kerana itu semaya tu tegah dirimu daripada jatuh ke dalam celaka. Dalam perkara yang jadi sebab bagi celaka. Makna kecil lagu tu dah. Tu maksud daripada fahsya'i wal munkar. Anil fahsya'i wal munkar. Fahsya' tu sebab bagi celaka. Munkar tu sebab bagi celaka. Celaka ni neraka dah lah. Neraka dah celaka tu. Kerana orang yang celaka ni orang yang masuk neraka. Orang celaka yang hakiki lah orang yang masuk neraka. Orang bertuah senguti orang yang masuk syurga. Tu lagu tu. Tu Al-Sunnah wal Jamaah yang pergi lagu tu. Habis. Membahagikan dirimu apa? Ke dalam celaka dan menarik. Narik yang bakal qaf, yang bakal kah. Ada juga tulis dengan bakal qaf. Tarik dengan qaf. Ikutlah baca tarik, menarik atau pada menahan atau pada menahan. Dan kerana sembahyang tu juga akan menarik. Apa makna menarik? Akan jadi sebab, menjadi sebab Allah mengubah. Tu tarik, maksud tarik lagu tu bukan tarik heret kepada. Jadi sebab Allah mengubah. Semaya tu akan jadi sebab Allah mengubah dirimu kepada molek. Tarik dirimu kepada molek. Jadi sebab Allah ubah dirimu kepada molek. Bila semaya, dengan sebab semaya tu Tuhan ubah. Ubah dirimu daripada hak tak berjuru kepada berjuru. Daripada tak molek kepada molek. Tu maknanya menarik lagu tu. Tarik semaya tarik. Sebenarnya yang menarik tu Allah tarik dengan makna ubah kelakuan, dan semaya tu menarik dirimu kepada molek dan syurga atau kepada molek tu. Tu menarik dirimu kepada molek dan tarik kepada syurga, jadi ahli syurga asalnya. Tarik heret ke syurga, jadi ahli syurga. Allah menja'alna minhum. Habis itu maka falah ni besar. Masya-Allah dah. Kemudian duk bebe tu bila duk be, kemudian di akhir azan, akhir bang tu, di hujung dia diulang pula sekali lagi seperti hak mula-mula. Diulang pula Allahu Akbar La ilaha illallah. Tu baik pula. Tu. Pasal apa diulang? Supaya elak pada diulang. Pasal apa kena ulang dengan Allahu Akbar pula mai sekali lagi? Buka dah katuk dengan hak ni. Buka dengan Allahu Akbar, katuk dengan Allahu Akbar. Pasal apa ulang pula? Supaya memperingat kamu, supaya memperingat akan hati kamu, tolong menjaga dan beringat akanmu. Jangan kamu raliklah. Ralik ni lalai. Jangan kamu lalai. Jangan kamu terlena. Jangan kamu lalai. Jangan ralik oi. Saat ni bila kata Allahu Akbar, terkejut setara hati. Oh, masuk azan dah. Allah, masuk maghrib dah. Masuk isya dah. Oh, terjaga mari. Ngok tok khotik bila dek baca Allah ngono alik pula. Allahu Akbar. Tu sekali lagi pula terjaga. La ilaha illallah. Masya-Allah. Jangan kamu ralik. Ralik ni lalai lah. Jangan kamu lalai lah. Jangan kamu orang panggil terlena ataupun lalai lali. Lena ni maknanya
peduli dengan yang lain daripada sembahyang. Wahai saudaraku, yakni yang seugama Islam. Saudara ni saudara Islam lah, bukan saudara ibu sebapa sekandungnya tu dah. Tu murak situ. Wahai saudaraku yang seugama Islam, yang berugama Islam. Saudaraku, Musanna seru kepada kita semua. Jangan kita ni, orang yang beriman ni, jangan kita ni jadi diri kita, jadi perangai bagi diri kita. Janganlah kita jadi perangai diri kita ni seperti syaitan. Jadi seperti perangai syaitan. Bukan lari di kita jadi seperti setan. Kita tak akan jadi setan. Kita daripada tanah, setan daripada api. Tak boleh ukar hakikat dah. Hakikat manusia daripada tanah, hakikat jin syaitan daripada api. Bukan lari suruh kita jadi api tu dah. Bukan makna tu. Jangan jadi setan lah. Tak jadi semata dah muka kita orang. Maksud harai tu langai jadi berperangai diri seperti perangai setan. Setan dengan kita lah, tapi kalau pergi pakai perangai tu lah, jadi adik kakak juga. Jadi bersaing boleh. Saing boleh. Tu. Orang kaya dengan orang miskin lain-lain dah. Orang miskin tak ada duit, orang kaya banyak duit, tapi dia sama-sama malah boleh duk lecuk tulau. Tu sengaja. Okey. Pakat boleh. Kaya lah, miskin lah, tapi dia sifat tulau ada juga. Jadi gu boleh. Jadi ikhwan. Sebab tu Allah Ta'ala kata innal mubazzirina kanu ikhwanas syayati. Orang yang bazir benda ni jadi saudara setan dah. Saudara maksud tu bukan dengan makna jadi setan dah. Habis itu, janganlah kamu jadi perangai diri kita tu seperti perangai syaitan. Jangan buat perangai sebab perangai iblis. Jangan. Setan mana? Yang sifat ada syaitan. Syaitan yang tersebut pada hadis. Maksud hadis ni hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis sahih muttafaqun alaih hadis ni. Banyak lebar lagi hadis, cuma musnad ambil mari sekerat je. Jangan kita jadi perangai seperti perangai iblis. Syaitan yang tersebut pada hadis Nabi yang diriwayatkan dia oleh Bukhari dan Muslim. Sanad sampai daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tu Nabi ayat lagu mana? Nabi kata iza nudiya lis-solah. Ni Nabi nampak, Allah Taala tahu. Kita tak gambar, kita tak nampak. Rasulullah nampak, Allah Taala Nabi tahu, kita tak tahu. Baru tahu dengan sebab Nabi ayat. Nabi kata iza nudiya lis-solati adbara asy-syaitanu walahu duratun hatta la yasma hatta la yasma'at ta'zina. Tu la yasma'a tu jenazah dengan hatta lah. Hatta la yasma'at ta'zina. Apa makna? Cuba tengok. Allah Ta'ala beritahu ke Nabi dah tu. Nabi rakyat kepada kita. Nabi kata iza nudiya, apabila dibang. Nudiya tak asal diseru. Apabila diseru, yang ini diazankan. Apabila diseru, apabila dibang, diazan, lis-salati, diazan dibang bagi sembahyang, yakni untuk menunai sembahyang. Bila diazankan untuk tunai sembahyang, kecek nudia tu diazan, diberitahu. Dibang-bang tu asal daripada nudia tu maknanya diazan. Azan tu memberitahu. Azan tu makna iklam dah. Makna azan pada lugah ni iklam, memberitahu. Pada syaratnya memberitahu dengan waktu sembahyang. Tu makna azan.
Apabila diberitahu bagi semaya, diberitahu waktu untuk tunai semaya, bila azan Allahu Akbar, nascaya lari syaitan. Nabi tahu kan? Nabi nampak kan? Larilah oleh jenis-jenis syaitan. Jadi segala syaitan. Yalah fa'asyaitanu tu ulama mari tafsir pula. Syaitan ni kena kepada iblis seekor kan. Kejahatan semua, itiman. Ada setengah ulama kata syaitan kena iblis seekor dia. Ada setengah kata kena ke alih-alih jenis syaitan semua. Dia syaitan salah kira lah. Halo besar, kecil besar, ketua, ekor, pala atau ekor sama. Nak lari kita ambil kok pendapat kata jenis semua tu lah. Nak lari oleh segala syaitan, pakat lari. Dia takut dengan suara bel ni. Dia takut. Bila dengar suara bel ni takut. Lari boy. Allah, sahabat tu ya rasa tu orang bel ni Allah. Maghrib tu, biar maghrib tu hak tu kau lari kuat. Lepas tu masuk duk nusuk kalau ada penuh kok yama-yama pong. Sebab tu kalau kita tak berhajat, kalau tak darurah sangat, ketika azan tu jangan masuk yamai lagi. Tandah kita kau dulu. Malaikat kesuk sangat dah, sakit perut sangat baca doa malaikat sebab Allah Taala jaga pula. Allah Taala jaga pula kita. Nah syaitan ni yo hungai lari sungguh. Lari oleh syaitan. Pakak paling bungung lari oleh syaitan. Jadi lari daripada tempat azan tu lah. Nak lari oleh syaitan jadi daripada tempat azan tu. Lari. Tu nak lari syaitan. Tu. Dan walahu duratun. Dan jadi padahan wawun tu wawun haliyah. Orang panggil wawul haliyah, wawul han. Wawul han jumlah tu jumlah haliyah dah. Kalau tak ada domik, tak ada waw mari jadi tamat te pun jumlah tu jadi han dah. Padahan dia kata, Nabi kata, walahu padahan ada baginya bagi syaitan tu je lari bungong, paling bungong. Padahal Nabi tahu ni benda gaib belaka ni. Kita kalau Nabi tahu ya tahu kita. Padahal ada baginya bagi syaitan tu duratun. Apa duratun? Berketuk besar. Ketuk tu baik. Berketuk yang kuat. Tu besar. Ketuk besar, ketuk kuat. Kita tak dengar suara dia tapi Nabi tahu. Ketuk. Ketuk. Maka ulama duk jadi tafsir khilaf pula. Ketuk ni hak sunguti ke? Ketuk sunguti ke kecek pe atau rupa kinayah je. Tu. Maka kebanyakan ulama bina di atas zahir. Atas zahirnya dan atas asal dia. Maknanya atas hakikat dia. Ketuk sungguh. Ketuk sungguh. Tu ketuk sungguh. Bukan kata berketuk besar dengan makna lari suk-suk mata mana tu dah. Bukan makna tu. Ada ulama kata berketuk besar yang ni berketuk yang sungguh dengan arti kinayah daripada lari sungguh-sungguh. Lari daripada sungguh-sungguh. Ada ulama yang kata gitu. Tapi kebanyakan ulama yang kecek berketuk ni berketuk sungguh. Ketuk sebab kita ketuk tu. Cuma kita bersuara busuk. Ni kita tak ada busuk ketuk setan dak. Ia ketuk. Ketuk besar. Ketuk bagi apa? Pupuk. Berketuk besar. Berketuk yang kuat. Pupuk. Ketuk yang puput. Kalau tulis bahasa tu kena puput. Ia kena puput. Ada tu tapi kecek bahasa ni kita pupuk gitu. Pupuk ni bertiup. Bertiup. Tu bertiup pak. Ketuk ni bertiup hingga tidak dengar ia syaitan akan bang. Berkuat ketuk yang kuat. Ketuk yang derah. Dia ketuk kuat tu hingga dia tak dengar akan bel. Dia tak dengar bel tu. Dia lari tak dengar bel. Ketuk sehingga dia tak dengar bel. Tu berpupuk bertiup hingga tidak dengar ia akan bang. Tu.
Lepas tu betul kata ketuk sungguh tu ulama duk khilaf pula. Ketuk sungguh ni sengaja ketuk ke terketuk? Sengaja ketuk pong ke pesing tak leh ok lah pok tu baik mari. Ya ada juga dua tu. Itiman dua pula situ. Itiman dua pendapat pula. Tulis tak apa kita sikit betul kata berketuk besar tu. Berketuk besar tu. Ketuk ni lah. Durat ni maknanya keluar suara yang keluar daripada dubur. Angin yang keluar pada dubur berserta suara. Kalau rihun saja tu, je angin saja tu baik, tak ada suara. Tapi kalau ada suara mari derah, panggil durat. Arab ni kuat lapar dia raya. Durat ni ketuk juga, tapi ketuk yang ada suara kuat. Ya, tak serupa pula lah. Tak serupa pula lah. Berketuk besar, pupuk hingga tidak dengar ia akan bang. Tulis pada berketuk. Maka zahir hadis ini, maka zahir hadis ini menunjuk bahawa syaitan itu sengaja kentuk supaya dia tidak sibuk mendengar suara bang. Tidak sibuk mendengar suara bang. Hanya dengar akan suara kentuknya saja. Hanya dengar akan suara kentuknya saja. Dan ditanggung juga, ini itiman yang kedua, dan ditanggung juga bahawa dia terkentuk dengan tidak sengaja, bahkan terjadi sebab bersangatan takut kepada suara bang. Tak ada orang kita ada ketuk, dia takut gapo-gapo, naling takut, kejut. Tu baik mari, tu baik tak khabar. Ketuk dengan terketuk orang panggil. Ketuk dengan cara terkejut. Kejut, kecing berok, ketuk tak khabar belaka tu, dia kejut tu. Dia kejut takut tu. Ada itiman makna tu, maknanya terketuk. Tu. Oh, siapa dia tak dengar baik, dia ketuk mari terketuk, siapa tak dengar baik kau. Tapi zahir tu ada tengok tu, dia sengaja betul, dia lari, dia sengaja. Dia sengaja nak buat tu baik suara pakat ketuk widerah untuk telinga dia tu tidak sibuk dengan suara bagi dengan suara ketuk dia tu. Sebab tu kalau orang baik kita ni kadang-kadang kot rumah dah. Buat apa? Buat belawai dengan Tok Bila. Buat belawai dengan Tok Bila. Mula-mula buka lagu radio. Kau ya. Bila orang baik kau buka derah. Buat tewah dengan Tok Bila. Buat tewah dengan Tok Bila. Setel betul. Tu bokeh teruk dah setel. Tu nak nyanyi betul. Orang tua dulu bila azan katuk tersak dulu, katuk terletak dulu, katuk sorok mata dak tengok. Tak apa hengok lagi. Jangan we nampak kata kita belawai sangat. Tu. Tu sebab tu musnah larang tu jangan kita jadi diri perangai seperti perangai iblis tu jangan. Syaitan dia takut. Dengan suara bepak yo pakat ketuk belaka tak sedengar suara be. Masya-Allah. Masya Allah. Ni hadis masuk pergi benda yang gaib yang kita tak tahu. Riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Habis itu hingga tidak dengar ia akan bang. Kerana syaitan telah tentu Tuhan murka. Ilak lah dah. Nampak ilak pada jangan kita jadi diri atas. Janganlah kita jadi diri kita, perangai diri kita seperti perangai syaitan. Jangan buat lagu tu. Syaitan Allah Ta'ala Nabi sebut dalam hadis itulah. Jangan kita buat perangai macam tu.
Kerana apa? Kerana syaitan itu telah tentu, telah kita maklum dah bahawa Tuhan murka, ini murkakan dia. Kita maklum kata syaitan ni Allah Ta'ala murka. Berarti kalau kita pergi guna pakar perangai syaitan, pergi pakar, tentu tu akan murka juga kita. Sebab kita pergi pakai, pergi gunakan sifat-sifat mereka yang Allah Ta'ala murka, maka kita akan diturut murka juga. Kerana syaitan telah tentu, telah maklum, telah kita maklum Tuhan murka kepada dia. Dan jauh atau pada kata murka, tentu Tuhan jauh, penjauh akan dia, jauh daripada rahmatnya, rahmat bagi Tuhan. Allah Ta'ala penjauhkan dia daripada rahmat dia. Tu makna rajim tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim bermakna marjum. Apa marjum? Dilontar. Asal rajam-rajam tu dipegang, dilontar. Apa nak dilontar, dipegang, dilontar, keluar daripada rahmat Tuhan. Tu rajim. Tu Allah Ta'ala pegang tu baik daripada rahmat Tuhan, tak kesiap belah dah kepada dia. Sapa ke bila-bila. Tu sapa kepada kiamat, sapa ke bila-bila dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan sebenarnya azali lagi dah sudah menetapkan dia. Maka musannif larang kita ni jangan guna perangai pak A tu. Jangan. Tu. Dan janganlah jadi diri takkid tu. Dan ni jumlah nak takkid pada janganlah kita dulu. Dan janganlah jadi dirimu seperti itu. Janganlah jadi dirimu, perangai dirimu seperti itu. Jadi seperti kelakuan-kelakuan syaitan tu. Jangan jadi lagu tu. Jangan jadi perangai semacam tu dengan bahawa kamu tidak peduli kepada suara azan juga. Jangan jadi tu ni dengan bahawa buat itu. Dengan bahawa kamu tidak peduli kepada suara azan. Buat itu. Tu jangan. Dengan bahawa kamu tidak peduli kepada suara azan. Ni orang buat tameru. Buat tak karik, buat halak bala, buat tak dengar. Tu. Kalau duk selimut dah, kau selimut kau getak lagi tak saya dengar suara tu, nak tidur ni. La ilaha illallah. Jangan jadi lagu tu. Tak usah dengar suara spot iblis, spot syaitan ni. Jangan kamu jadi dirimu semacam itu. Nascaya tetap dirimu, nascaya mestilah pada adat dirimu tu selamat. Dirimu akan selamat. Jadi selamat daripada murka Allah Ta'ala. Kamu akan selamat kalau kamu tak guna perangai pakai syaitan. Kamu selamat daripada murka tu. Pasal syaitan tentu dah kata Tuhan murka dia. Kita pergi guna sifat dia, Tuhan murka sebab kita. Maka kalau kita tak jadi seperti dia, tentulah, tetaplah diri kita selamat. Dunia dan akhirat, insya-Allah. Saya kata insya-Allah kait lagi. Kerana selamat tak selamat tu tergantung kepada rahmat Allah Ta'ala. Betul. Bukan dengan semata-mata kita buat amal ni dah. Bukan kata kita, kita padu molek orang baik, selamatlah kita. Dengan sebab tu. Dak. Ya rahmat Allah. Rahmat Allah betul. Tu. Tu habis itu. Keselamatan tu insya-Allah. Tu isyarat kepada masyiah tu. Isyarat kepada masyiah. Habis itu, maka apabila kita dengar bang dah, apabila kita telah dengar suara azan dah. Bila kita telah dengar suara azan dah, dengar ada orang baik, janganlah kita ralik, jangan kita lalai, kita sibuk pada pekerjaan. Maksud pekerjaan tu yakni pada pekerjaan yang lain daripada semaya lah. Walaupun pekerjaan itu pekerjaan akhirat sekalipun, kita duk mengatik. Kita duk baca Quran. Dan lu nak baca siapa ke habis waktu, dekat-dekat habis waktu kau kemaya. Pada tu sibuk dulu.
pekerjaan yang lain daripada semaya. Jangan kita ralik pada pekerjaan yang lain daripada semaya dah. Jangan di situ bukan siapa ta'arif. Makruh je, jangan tu pun cuma tak molek. Bukan kata dia kita ralik duk nanai lagi. Dah lu. Duk tanai dia ni. Dah lu habis lagi 10 pound lagi. Tu. Ralik pada pekerjaan. Haram tak tu? Tak ada haram. Yang pentingnya kita azam untuk nak semaya. Bila masuk waktu pahati kita azam tak nak semaya dah. Tu. Tak pun nak semaya lagi. Maka tak haram dah kita. Cuma moleknya kita segeralah. Tu jangan tu duk tahap makruh ya, bukan haram. Janganlah kita ralik, janganlah kita lalai pada pekerjaan yang lain daripada sembahyang. Apa artinya pekerjaan tu? Seperti bernego. Ni orang menego. Contoh laku. Contoh orang masuk kedai banyak. Contoh orang bayar tu. Pelik juga ujian Allah Ta'ala. Duk tunggu mari tak masuk kedai. Jarang orang beli. Pihak orang bayar pak tu. Pakak mari beli. Laku lebih pada biasa. Saya tak kena pakak mari tu. Dia lari pada beg apa tu. Wallahu a'lam lah. Pakak dah mari. Uji iman kita pula. Kita kadang-kadang ralik ni. Laku molek duit siapa molek ni. Lalai. Lalai kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Lebih lagi bulan Ramadan pula dah orang duk menego masa duk Malaysia mana tu. Malam-malam ke. Tak ada tarawih apa dak dah. Tak ada lah. Tak tokai ni je laku macam tu. Ramai. Seperti berniaga dan sebagainya. Sebagai berniaga tu seperti berkebun, kita kata dah. Berkebun dan lain-lain lagi. Buat kebun, cara kebun, berniaga, cara berniaga. Tu jangan ralik pada pekerjaan seperti berniaga dan berkebun. Bahkan hendaklah, tu lawan dengan janganlah saat ni. Janganlah tu makruh, hendaklah ni sunat dah. Digalakkan kita dah. Sunat tu di segi hukum ahkam syarak saja. Di segi orang panggil di segi cinta kita bukan tahap sunat, bukan wajib. Kalau kita cinta kepada Allah sungguh, cinta kepada Nabi sungguh, bukan duk tahap sunat. Hati kita tu seakan hukum wajib dah. Nisbah kepada hati. Tu syarat tak tu untuk umat ni jadi dalam keadaan tidak getak dan tidak jadi longgar ya, duk tengah-tengah hukum-hukum tu. Bukan hendaklah, sunatlah kita bersegera. Kita bercepat-cepat bersegera kepada tempat bang. Maksudnya kepada mendirikan sembahyang. Itu maksudnya gitu. Bukan mesti kena duk pergi tempat bang. Kadang-kadang kita tak sempat nak pergi tempat bang tu pun, tempat azan tu pun kita semaya. Nak yang kata segera semaya di awal waktu. Adalah kita bersegera kepada tempat bang, yang ni kepada mendirikan sembahyang tu maksudnya gitu. Cuma musnah sebut tempat bang tu untuk nak isyarat kepada penting juga jamaah tu. Penting juga berjamaah. Tu. Jadi bersegera kepada sembahyang, kepada tempat bang. Dan berajak-ajak kita pergi menyembah Tuhan dengan berjamaah. Berajak-ajak, pakak mengajak, dan ni atap kepada bersegera. Hendaklah kita berajak-ajak, pakat-pakat mengajak kawan-kawan kita pergi menyembah Tuhan. Maksud menyembah semayalah. Pergi menyembah Tuhan, pergi sembahyang dengan berjamaah. Pakak-pakak ajak pergi jemaah. Lebih lagi pun nak buka ni orang tong-tong pakak katak senjing lah. Repai dah pakak katak senjing, pakak katak dinding panggil, jangan dia buat warak sore. Senyap. Dia ponok dia duk jauh lalu 4-5 netek ponok. Senyap. Ya senyap. Tak ada bergerak mulut ke apa. Takut kawan tu paling murih. Paling murih kepada kita. Tu. Kok tu ada juga. Senyap. Tak supa dulu masa dulu ni gagal lah lepas subuh ni dengar bunyi suara. Jadi kita kejut dengan demo jaga hot no. Ya loning bila orang azan subuh. Orang penuh. Cuma nak buka tu orang ramai. Tapi senyap.
tak ada tenaga tu. Tak ada tenaga untuk bakat-bakat nak bergerak tu. Itu dia. Dulu dia ada laku dulu. Tu. Dan berajak kita pergi menyembah Tuhan dengan berjamaah. Dan tinggallah pekerjaan kita. Tinggallah pekerjaan kita, pekerjaan dunia dan sebagainya tu. Tinggallah, berhentilah. Maksud tinggal ni bukan tinggal tu, berhenti dulu. Mau tinggal pakai tak kena pada dak. Berhentilah pekerjaan kita, nanti sambung semula. Tinggallah pekerjaan kita. Tapi orang ni dia rasa rugi terik ni. Ada menanai dak lah, ada 2 pound dah. Rugi terik dah. Dah apa pun. Habis 2 pound. Dah. Ada lagi. Oh, ada lagi saya. Apa nak hujan dah ni? Tepat 5 pound pula. Tu kalau tanah. Kalau tanah dia. Misalnya. Dan tinggallah pekerjaan kita. InsyaAllah. Dengan sebab kita tinggal pekerjaan itu, kita berhajat-hajat pergi sembah Tuhan itu, Allah tidak merugikan pekerjaan kita. InsyaAllah Tuhan tidak merugi pekerjaan kita. Tidak merugi pekerjaan yang kita tinggal tu. Pekerjaan kita ni pekerjaan yang kita tinggal tu. Tuhan tidak merugi pekerjaan kita, pekerjaan yang kita tinggal tu. Kalau kita nego, dengan sebab kita berhenti solat dulu 10 minit, 20 minit, tak rugi nego dah. Oh, saya ni pelanggan customer masuk banyak tu. Banyak tu. Masuk tu. Rugilah. Rugi berapa puluh ringgit dah, berapa ratus dah, berapa ribu dah. Tak rugi, insya-Allah tak rugi. Tuhan tidak merugikan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan yang kita tinggal tu tak akan rugi. Tidak merugi dengan sebab berjamaah sembahyang tu. Dengan takluk kepada tidak rugi. Allah tidak akan merugi pekerjaan kita dengan sebab berjamaah. Dengan sebab kita tinggal pekerjaan itu kepada berjamaah sembahyang. Tak rugi. Tak rugi. Allah. Yakin sampai situ boleh tak? Kalau orang buka kedai, dia boleh yakin sampai situ tak? Tak akan rugi. Tak rugi lagu mana. Semangat tu apa ratus dah boleh. Loh. Dia terasa tengok nampak tu. Bagi tak nampak banyak mana lagi. Itu dia. Tidak merugi pekerjaan kita dengan sebab berjamaah sembahyang. Bahkan istidrak pada tidak merugi. Bahkan tetap akan Tuhan beri laba kepada kita. Tetap ni mestilah pada adatnya. Turut hukum adat. Adapun hukum akalnya bukan tetap dak, malaikat tilik kepada janji. Maka tilik kepada janji diwajib aridi pula pada akal. Bahkan tetaplah mestilah pada adat akan Tuhan beri laba kepada kita. Beri laba, memberi laba kepada kita. Jadi kepada pekerjaan kita, bukan kita tu tak. Beri laba kepada pekerjaan kita. Kerjaan kita akan laba. Dapat ke laba. Bila laba pergi kerjaan kita punya laba agaklah dunia akhirat. Tuhan akan Allah Taala akan beri kelabaan kepada kita. Tentu tetap dengan firman, dengan dalil firman Allah Ta'ala. Ini sebab orang panggil dalil menunjuk kata tetap mesti Tuhan akan beri. Allah Ta'ala akan beri laba kepada kita. Allah Ta'ala katakan dalam suratul Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bagi tak ada numbuh kata ya. Tu surah Jumu'ah, dari surah Jumu'ah. Kita tengok. Tu di hujung ayat-ayat dah tu, hujung surah dah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tu hujung ayat tu. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu
min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Patut kita ngapa agak hujung ayat. Jauh daripada ayyuhallazina amanu idza nuliya lis-salat tu boleh buat semaya, buat baca ayat semaya hari Jumaat ke, pagi Jumaat ke, tak apa dah, malam Jumaat ke. Tu boleh buat baca ayat lazim ni. Tak kuliah kunu semata, tak ada yang untuk akil. Tu bank modal banyak. Apa tengok sikit-sikit ni. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Allah Taala kata kena, maka apabila kamu sudah sembahyang asar, usulnya ayat ni turun masa Allah semaya Jumaat. Tapi napa musuhnya kita nak murad amal ni ya kena ke jamaah ratik ni, kerana dalam Jumaat ada jamaah dah. Maka apabila kamu sudah, yakni kamu selesai sembahyang, yakni sembahyang Jumaat dan jamaah, buat lagu tu sini. Tu kerana ayat tu ya turun masalah khusus kepada sebab sembahyang Jumaat. Tu. Tapi dia boleh guna umum kerana dia tilik kepada lafaz la'allakum tuflihun depan tu. Dia tak tilik kepada as-salat ni, tak yakin cara umum. Tu dia. Maka apabila kamu sudah selesai semaya Jumaat dah dan jamaah dah, semaya ke masjid dah, fantashiru fil ard. Tu fa jawab idza. Jumlah tu jumlah fi'il amr. Kadang jumlah fi'il amr bila jatuh dia jawab mesti datang berserta dengan fa kan. Fa rabithah pada jawab tu. Lazim. Fantashiru fil ard, maka pergilah. Allah Taala suruh dah tu fi'il amr tu. Maka pergilah. Hendak pergilah. Tu. Oh Tuhan suruh pergi. Kalau tak pergi duduk dalam masjid dosa kan? Dah. Pergilah bagi mereka yang hendak pergi. Kalau nak duduk baca wirid lagi kelas, nak duduk sampai ke asar pun tak ada masalah. Bagi yang nak pergi lah. Pergilah, yang ni hendak pergilah bagi mereka yang hendak pergi. Takdir lagu tu isyarat gapo? Isyarat kata intashiru ni hadzal amru lil ibahah. Fi'il amal ni bukan lil wujub, bukan untuk menunjuk atas wajib dah ni, menunjuk atas taharruh. Fi'il amal ni bukan atas wajib, menunjuk atas wajib, bukan menunjuk di atas sunat, hanya menunjuk atas taharruh. Tu sebab Allah Taala dalam ayat Quran la apa Allah Taala kata la apa dia, Allah Taala larang tak seribu ketika kita duduk dalam ihram. Apa dia, wa antum hurum, apa dia, Allahumma salli alaihi wasallam, tak ingat ayat tu. Allah Taala kata janganlah kamu memburu binatang dalam keadaan kita kamu tu berihram. Lepas tu akhirnya tu kata wa fa idza ahlaltum fastadu, maka apabila kamu tahallun dah, tubik daripada ihram dah, maka burulah. Buru bukan dia suruh pergi buru binatang, nak ya kata ikut mu lah, kalau nak buru pun tak ada apa dah. Itu mana al-amru lil ibahah nama dia. Tu lagu tu haruh. Ni pun sepatut juga jangan faham betul-betul. Faham betul-betul ni kadang-kadang orang tak ada reti tafsir apa, tak ada mengaji, tak ada tilik kepada tafsir ulama ni siap. Dia faham betul-betul, dia kata Tuhan suruh dah tu, tengok. Suruh pergi dah, jangan duduk dalam masjid lagi. Fantashiru, maka pergilah kamu. Yang ni pergilah bagi mereka yang hendak pergi. Pergi jadi pergi untuk bernego dan kerja hajat dunia tu. Pergilah, jadi pergi untuk berniaga dan kerja hajat dunia. Pergi nak berniaga, nak kebun, nak kerja hajat gapo pun pergilah. Pergi nak gimana pun pergi. Pergilah kamu dalam bumi aku, fil ard, dalam bumi Allah Ta'ala ni. Tuhan kata pergilah dalam bumi ku luah ni pergi. Allah Ta'ala paksa teka tu ya, bila orang berjemaah mari lepas maya dah pergi. Kalau masa nak pergi tu kamu dalam bumiku, pergilah kamu dalam bumiku ni. Wabtaghu, dan carilah kamu, cari main lagi dah, min fadlillah, akan kemurahan dan kurniaanku. Kemurahan ini rezekiku lah maknanya.
Carilah kamu akan kemurahan, jadi akan rezeki-rezekiku. Carilah rezeki yang aku beri tu. Nak menengok, nak gapo pun, ikutlah. Tu silakanlah. Nak cari, nak menanam, nak kebun, nak buat gapo pun. Tu carilah akan kemurahanku. Cari. Masya Allah. Orang tahu ni murahan Allah Ta'ala. Tu. Dia tak ada paksa kita. Ya nak sikit ya. Dalam keadaan itu balasa yang nak lebih besar. Tapi ya nak sikit ya. Masa tu ya. Masa tu sikit. Lepas tu lah. Itu dia. Tu. Lepas tu dia pesan. Wazkurullaha kathira. Dan ingatmu. Jadi hendak ingatlah oleh kamu. Ingatmu. Jadi hendak ingatlah oleh kamu. Kamu ingatlah akan Allah. Maksud uzkuru ni ingat, yang ingat dengan hati dan sebut dengan lidah. Pakai dua-dua. Ingat, yang ingat dengan hati dan sebut dengan lidah. Mulut pun duk menyebutkanlah Allah. Subhanallah, astaghfirullah. Zikir pun zikir lagi. Hati tu sentiasa ingat akan Allah. Ingat tu pada sekalian pekerjaan dan kelakuanmu. Kamu menego pun ingat Tuhan lah. Jangan nak menipu orang. Kamu duk kerja tu kerja ni pun kena ingat ke Tuhan. Sentiasa ingat. Wazkurullaha kathiran. Ingat Tuhan banyak. Maksudnya tak ayat kathiran tu. Tak tafsir. Dan ingat olehmu akan Tuhan banyak-banyak pada sekalian pekerjaan dan kelakuanmu. Ingat Tuhan banyak dah. Hak kita tanya di mana? La'allakum tuflihun. Allah Ta'ala kata, tetap mu dapat kemenangan. Masya Allah, Datuk ni pun. Tetap kamu dapat kemenangan. Tetap ni ya, dia terjemah daripada ala-alla dah. La'alla ni asalnya litaraji. Dalam ilmu nahwu kita dah mengaji. La'alla litaraji, mudah-mudahan. Harap-harap, mudah-mudahan. Pahal kata, tak tahu kata berlaku ke tak. Lihat orang kecek ni. La'alla Zaidan hadirun. Mudah-mudahan Zaid datang hadir mari. Tak tahu nak orang ke tak. Ada hati tu rasa ingat. La'alla litaraji. Nisbah kepada kita. Adapun kalau Allah sendiri guna la'alla, bukan litaraji. Kalau Allah Ta'ala guna la'alla tu litahaqquk. Kalau Tuhan guna la'alla, Tuhan lagi harap tak payah lagi Tuhan. Muka dia dah. Dia kata la'allakum tuflihun. Kalau kata mudah-mudahan kamu tu bertuah. Mudah-mudahan kamu tu beruntung. Tuhan ada harap tak payah. Payah lagi nak gitu naik harap pada Tuhannya. Tak. Tuhan sendiri dah yang menunaikan benda tu. Maka la'alla kalau daripada Allah litahaqquk, untuk menyatakan sebenarnya berlaku, tetap berlaku. Sebab tu kalau Tuhan kata la'allakum tattaqun, tentu kamu bertakwa. Sebab dalam masalah puasa tu kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu kamu takwa kalau kamu kerja tunai puasa ya semana sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Tentu kamu akan dapat sifat takwa. Tentu. Tu litak. Maka musannaf pun terjemah dengan makna tetaplah, mestilah kamu dapat kemenangan. Tuflihun. Kamu dapat kemenangan. Tetap kamu dapat kemenangan. Kamu akan dapat kemenangan dan laba, beruntung dunia dan akhirat. Sini nak ayat kata Tuhan jamin. Tuhan jamin. Tu semaya tu tak ada wakil kita rugi li. La'allakum tuflihun. Tuhan jamin dah, tu janji dah. Janji daripada Allah dah. Kamu akan laba dunia dan akhirat. Jangan duk bimbang kerugian tu, jangan. Tuhan kata sendiri dah la'allakum tuflihun. Tentu kamu akan beruntung. Dapat untung dunia dan akhirat. Dengan sebab kamu semaya ingat ke Tuhan dan sebagainya tu, kamu akan dapat untung. Sebab tu musannaf suruh kita ni jangan kita ralik dan jangan kita takut. Jangan kita tinggal dengan sebab tinggal apa dia, jangan tinggal benda tu. Jangan suruh kita tinggal pekerjaan dunia tu, sibuk dengan semaya. InsyaAllah Tuhan tak rugi, dia kata.
Tetap kamu dapat kemenangan dan laba dunia dan akhirat. Habis itu. Tu dia. Nak lagi pada lu dah. Nah, sang. Nak? Boleh lagi. Ya? Suk situ lah kau. Ramai-ramai. Tu. Boleh lagi. Kaya boleh juga. Boleh juga dah. Boleh lagi. Enak keri. Boleh lagi. Keri kata lawe. Lawe. Jangan cabar. Rasia disuruh berdiri takbir dan angkat tangan. Cek lagu tu pula. Rasia hikmat rasia syarak disuruh berdiri takbir dan takbir hazahru ataf. Disuruh berdiri dan takbir dan angkat tangan. Ya sini kena kecek ni. Disuruh tu diwajib. Disuruh ni dua. Disuruh berdiri dan takbir tu maksudnya suruh wajib. Adapun disuruh angkat tangan tu sunat. Rasia disuruh, yakni diwajibkan berdiri. Bagi yang kuasa tu lah. Adapun yang tak kuasa tak diwajib pula. Disuruhkan, diwajibkan berdiri bagi orang yang kuasa. Dan takbir, disuruh takbiratul ihram. Apa rahsia yang disuruh takbir? Apa rahsia yang diwajibkan kita berdiri qiyam? Dan disunatkan angkat tangan. Apa rahsia disuruh diwajib kita berdiri dan diwajib kita takbiratul ihram dan disunatkan kita angkat tangan ketika takbir itu. Angkat tangan jadi pada ketika takbir. Apa rahsia dia? Apa hikmat dia? Apa rahsia di sebalik suruhan tu? Rahsia di sebalik tabir tu. Tabir suruhan syariat kita ni. Apa rahsia di sebaliknya? Tu. Dan apa ya waktu tajuk tengok. Dia kata dan apa? Jadi apakah hikmat Tuhan mewajibkan berdiri? Wak soal tu. Apakah hikmat tujuan dan rahsia, tujuan syarak di sebalik perintah tu? Apakah hikmat Tuhan mewajibkan berdiri? Jadi bagi orang yang kuasa. Kita kalau kuasa, Allah mewajibkan kita berdiri ketika sembahyang. Dan takbir. Tu. Dan takbiratul ihram. Apakah hikmat Tuhan mewajibkan kita takbiratul ihram? Takbir jadi takbiratul ihram. Lagu mana? Takbir dengan kata Allahu Akbar tu. Apa hikmat Allah Ta'ala suruh kita takbir? Takbir dengan lafaz Allahu Akbar. Dan apa hikmat Allah Ta'ala mewajibkan kita berdiri? Ni bagi orang yang faham hikmatnya, dia akan lazat lagi dah dalam ibadat dia. Serta disuruh. Serta ni takluk kepada takbir. Takbir serta disuruh. Maksud disuruh ni disunatkan kita angkat tangan. Angkat kedua-dua tangan. Apa hikmat disuruh disunatkan kita angkat tangan? Jadi angkat kedua-dua tangan kita. Apa hikmat? Soalan satu, tapi kena jawab tiga. Hikmat berdiri, hikmat takbir, hikmat angkat tangan. Jawab. Jawab mari tak sini. Jawab. Soalan tak ni, soalan ni jawab. Hikmat dan rahsia tersebut bermula hikmat dan rahsia atau tafsir dah tu. Hikmat dan rahsia tersebut, apa tersebut? Yang ni mewajibkan berdiri ila akhir itulah. Hikmat dan rahsia Allah mewajibkan berdiri takbir sampai akhir tu, iaitu apa? Ni bahasa kapung mudah-mudah. Raja-raja. Ni sebenarnya kecek mutara khabah tak semakan kibuk. Hikmatnya iaitu raja-raja atau orang besar. Ni
Raja-raja, jadi raja-raja pada dunia ni, raja negara tu negara ni, atau orang besar, ketua-ketua hebat-hebat di dunia ni. Raja baik, ketua baik, menteri lah apalah. Apabila kita hendak menyambutkan dia, akan raja-raja tu menyambut, sambut, bila sebut tersambut, bila dia mari menyambut, jadi menyambut akan kedatangan dia, menyambutkan dia, menyambutkan datang dia bila dia mari tak nak sambut. Dan menghadap, dan dengan mana atau menghadap ni lek kita nak pergi cari. Lek menyambut dia mari, lek menghadap kita pergi. Tu lah. Dan apabila kita hendak menghadapnya, dan ni dengan mana atau lah tu, muka menyambut dan menghadap tu lain-lain. Lain-lain. Kalau kita menyambut tak menghadap, kalau menghadap tak nyambut, ya gitu ya. Apabila kita hendak menyambutkan dia dan menghadapkan dia, atau kita hadap dia, cari dia, mestilah. Mestilah. Apa mesti? Ini mestilah pada adat dunia ni. Mestilah pada hukum dan adat dunia. Tilik pada hukum dunia, kot mai, une dunia ataupun adat dunia. Jangan tilik kepada hukum agama. Hukum agama tak ada mesti. Tu. Tak ada mesti. Tapi tilik pada adat dunia. Mestilah terdahulu berdiri dulu. Kena berdiri kita. Raja mari, adat ramai-ramai berdiri. Tu terdahulu berdiri. Dan mengangkat tabik kepadanya, kepada raja. Angkat tabik macam-macam lah tabiknya. Kalau dadu je tabik baik nak dadu, je cek ke tu. Tabik dia tu. Kalau raja, raja Melayu je tabik tangan lagu tu. Tu je angkat tangan. Sembah tuanku. Maknanya tabik lah tu, tabik yang macam-macam rupa. Angkat tabik tu kepadanya, kepada raja-raja atau orang besar. Tu. Dah. Kalau tahan ya cara dia. Tu. Mesti terdahulu berdiri dan mengangkat tabik kepadanya. Sebab apa kita kena berdiri, elak pada berdiri dah ni, atau mengangkat tangan tu, mengangkat tabik tu. Berdiri kita angkat tabik tu kerana membesarkan dia. Akan raja tu kerana kita nak membesarkan dia. Nak besarkan raja tu. Bukan nak besar tu hakikat syarat sangat dak. Hati kita tidak takzim malaikat Allah Ta'ala, tapi tunjuk perasaan hormatnya. Maknanya membesar ni, kerana membesar, kerana menunjuk perasaan hormat akan dia, akan raja tu. Tunjuk rasa hormat. Kerana syarat suruh juga kita hormat kepada orang. Maka kita tunjuk rasa hormat kepada raja tu dengan sebab kita berdiri. Berdiri. Tu padahal ia pun berak supaya kita juga, makan nasi supaya kita juga. Tapi adat dunia tu pelaku adat lagu tu. Kerana membesarkan dia akan raja tu, nak menghormat, menunjuk perasaan hormat kepada dia. Tu dunia. Maka pada Tuhan lebih-lebih lagi ya kata. Maka tu. Ni kecek lagu tu orang panggil muqabil bagi suatu mazhab ni. Yakni ini nisbah kepada orang besar dunia. Ini nisbah kepada orang besar dunia. Maka nisbah kepada Tuhan lebih-lebih lagi. Tu kira gitu. Tu. Nisbah kepada orang besar dunia yang tak jadi kait dengan hukum syariat. Kalau kira tu, menteri datang mari kita nak duduk, dosa tak kita? Tak berdosa apa. Kata haram, mung tak berdiri ni haram. Dah, ya tak berdosa apa. Cuma kalau salah pun salah dengan adat dunia tu je. Adapun Tuhan ni bergantung hukum akam dah. Bergantung dengan hukum syariat dah. Maka nisbah kepada Tuhan lebih-lebih lagi. Ini lebih daripada raja dunia lagi. Lebih lagi nisbah kita hormatkan dia. Lebih lagi lah. Bahkan diwajibkan. Kalau tak hormat dengan rupa ni, berdosa kita, tak sah amalan kita.
Tak kata Allahu Akbar, tak sah pula semaya. Tak berdiri, tak sah pula semaya. Kerana wajib kena hormat tunjuk lagu tu. Lebih lagi daripada hak dunia ni. Lebih-lebih lagi diwajib di atas ni, tafsir makna lebih-lebih lagi dah tu. Maka pada Tuhan tu lebih-lebih lagi. Apa? Diwajib di atas kita tiap-tiap mukallaf. Kalau tak mukallaf tak wajib. Tiap-tiap diwajib di atas kita tiap-tiap mukallaf ni membesarkan dia akan Tuhan. Membesarkan Tuhan. Wajib kita kena membesar tiap-tiap mukallaf. Adapun orang budak-budak tak wajib membesar lagi dengan cara khitab tu. Adapun wajib di atas orang tua, ajarkan budak tu membesar. Lek budak tak wajib membesarkan lagi ke Tuhan. Cuma lek orang tua wajib kena ajarkan dia membesarkan Tuhan. Habis tu dia suruh kena ajar semaya, ajar puasa tu orang tua. Orang tua wajib tak orang tua. Suruh budak membesarkan Tuhan. Lek budak dia tak dosa buat lagi atas dia. Cuma kita orang tua ni, orang balik dah ni, wajib khitab atas diri kita dah. Nampak tu dah? Dia wajib atas kita membesarkan dia akan Tuhan kita. Membesar dengan berdiri, dengan cara berdiri. Berdiri yakni pada sembahyang je. Adapun puasa tak kena berdiri, tidur tak apa. Terus semaya ya. Membesar dengan berdiri, dengan cara berdiri pada semaya. Dan mengangkat dua tangan di sini. Hak ni nak molek kena takdir. Dan disuruhkan mengangkat. Kerana kalau kita nak atop pada membesar tu tak boleh juga, tak sah. Kerana mengangkat dua tangan bukan wajib. Tak? Kalau kita atop kepada membesar, jadi diwajib atas kita mengangkat dua tangan. Pihak kata mengangkat dua tangan wajib lah. Padahal mengangkat dua tangan hukumnya apa kita ngaji? Sunat hayah. Kalau gitu takdir mari dan disuruhkan atau disunatkan mengangkat dua-dua tangan. Tu atop kepada diwajib tu sendiri. Atop pada diwajib tu. Jangan atop pada membesar, atop pada diwajib. Tu. Maka Tuhan lebih-lebih lagi diwajib atas kita membesarkan dia dengan cara berdiri dan mengangkat. Jadi dan disuruhkan dan disunatkan kita mengangkat dua tangan kita apabila kita hendak menyembahkan dia. Tu wajib tu apabila kita hendak menyembahkan dia. Hendak mulai sembahyang, kecek mudah-mudah lagu tu ya. Apabila kita hendak mulai sembahyang, hendak menyembahkan dia. Maksud menyembah ni semaya, bukan menyembah dengan rupa sujud. Kita kadang-kadang bila sebut menyembah tu lupa nampak sujud pula dah. Maksud menyembah dengan makna semaya. Hendak semaya. Bila kita hendak semaya, bila kita hendak mulai semaya. Bila nak mula semaya, kena berdiri, kena takbir. Dan menghadap atap kepada menyembah. Dan hendak menghadap dan munajat dengan Tuhan. Munajat ni berbisik-bisik bicara dengan Tuhan. Maka mesti kita bila kita nak hadap sembah dia, nak mula ismaya, nak hadap, nak munajat dengan dia, maka diwajibkan kita membesarkan Tuhan dengan rupa berdiri. Allahu Akbar. Tapi kita ni kalau duduk depan raja senyap di. Tapi duduk depan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, jadi buat tangan semaya gata punggung lalu. Nak garu punggung garu macam-macam mari gata mari semaya. Teka tak semaya tak garu. Pelik juga. Tu jadi tak dapat hormat, orang panggil tak ingat, tak ada takzim. Hati tak ada silap, perasaan takzim tu mari. Dan juga isyarat memberitahu, maksud isyarat memberitahu. Dan juga mengisyarat menunjuk memberitahu dengan mengangkat tangan ini, dengan rupa mengangkat tangan ini. Kita angkat tangan Allahu Akbar tu isyarat kepada gapo? Menunjuk gapo? Memberitahu apa? Dan juga isyarat memberitahu dengan sebab, dengan rupa mengangkat tangan ni pada ketika takbir tu. Isyarat membesar, jadi kepada membesar. Kita isyarat dengan kita mengangkat takbir tu kepada membesar. Jadi membesar akan pangkat darjat Tuhan. Isyarat kata kita nak membesar pangkat darjat Tuhan. Allah, tengok. Tabik dah tu, tabik dah. Tabik dah.
depan raja. Allahu Akbar. Isyarat kepada membesar. Kepada membesar ke pangkat Tuhan. Dan waktu peturun. Kata lagi tu. Waktu peturun. Jadi menurunkan tangan. Menurunkan tangan. Waktu kita menurunkan tangan. Mula angkat kata Allah. Lepas tu waktu turun kita tak di atas pusat lah. Waktu kita menurun tu, isyaratnya kita padanya. Isyarat memberitahu kita tolak. Jadi isyarat kepada tolak, menolak sekalian perkara dunia. Isyarat kata kita nak tolak semua dah perkara dunia. Tak peduli dah perkara dunia. Allah. Tu waktu turun tu tolak semua dah. Tu. Dia mohon sila lagi. Hak tak nampak. Tak nampak. Ya tak gambar tak boleh munggah hati tak besok ingat benda tu. Dia rasa pelak nak sila mari lagu mana. Dan waktu peturun, waktu menurunkan tangan tak letak di pusat dah. Isyaratnya kita memberi isyaratlah oleh kita kepada tertolak sekalian perkara dunia. Tolak habis semua perkara dunia. Perkara dunia mana? Sifat yang ada di hadapan kita. Kecek lagu tu kinayah pula tu. Pekerjaan dunia, perkara dunia yang ada di hadapan kita. Makna yang ada di hadapan kita, jadi yang kita sedang sibuk dengan dia. Bukan depan kita sejadah dunia tak kita. Tu. Depan kita kasih sejadah. Maksud di hadapan kita, yakni yang kita sedang sibuk dengan dia. Dunia kita dah sibuk kebun, kedai. Tu segala-gala pekerjaan tu, pekerjaan ni yang dikatakan pekerjaan depan mata kita. Kita tolak habis sekali perkara dunia yang kita sedang sibuk. Kita tolak habis dah. Bahkan sekarang, ialah tu isyarat tu. Bahkan sekarang, yakni ketika sembahyang ni, bahkan sekarang ni, learning ni, ketika kita hadap sembahyang ni, suci kita, kosong hati kita. Kosong dah hati kita kepada menghadap menyembah Tuhan jua. Nak hadap Tuhan. Kosong dah hati. Tolak habis dah segala benda yang kita dah sibuk kerja. Hadap kepada menyembah Tuhan je. Tu isyarat tu tangan tu. Berserta mulut kita berkata Allahu Akbar. Dah lihat tu. Allahu Akbar. Tu. Dah. Habis tu kalau kita ada perasaan benda ni, tahu rahsia-rahsia gini, takbir kita pun penuh dengan ta'zim sungguhlah. Ni Allah. Allah. Tangan pun bobo nak akak. Tabik pula tu. Ni tabik tu Tabik raja ni. Sembah tuanku. Molek. Sembah tuanku. Lagu ni Melayu ni dia tak rapat ke dah Melayu dah. Lagu tu semua raja. Semua tuanku. Semua raja dunia lagu tu. Semua Tuhan. Allahu Akbar. Allah. Tangan akik gini je. Hai. Ada juga lagu ni tengok ni. Jawab gini. Malah betul. Allah. Ya malah nak akik dah. Dah tu. Dah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Ya tak ada buat lagu tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak rokok. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik tu Allahu Akbar. Bertabik Allah. Tabik raja jangan. Tabik tu cara tu. Masya Allah. Penuh sikit kebesaran takzim kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Suci kita kepada menghadap menyembah Tuhan juga. Berserta mulut kita berkata Allahu Akbar. Yakni Allah, jadi artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tu sekat tu arti. Sahaja hamba, sengaja hamba ni aku ni pilih, jadi kandak hati menyembah. Saja hamba pilih menyembah, sengaja hatiku menyembahkan dia.
Sengaja hatiku. Pilih tu isyarat kepada Qasak dah. Sahaja aku qasak ada maksud usalli dah tu. Ni sahaja hamba ni, ini isyarat kepada niat dah ni. Sahaja hamba pilih menyembah ni isyarat kepada juzuk niat sembahyang dah tu. Muka takbir kata ini isyarat kepada niat yang berserta takbir dah. Usalli fardhu zuhri dah. Sahaja aku semaya, sahaja aku sembah, hatiku pilih sembah. Pilih maksudnya kandak nak dah. Pilih ni maksudnya mau hati kita. Dia terjemah daripada qasak dah tu. Saja hamba sengaja diri hamba ni qasak kandak tuju hati menyembah Allah Subhanahu taala. Tu maksudnya. Dan hamba tolak, hamba ni saja ni aku ni tolak, menafi, menolak, maksudnya tidak peduli. Tolak ni tidak peduli sekalian perkara yang lain-lain. Tolak dah sekali perkara yang lain. Yang lain ni lain daripada Tuhan. Daripada tu bukan kata yang lain daripada tu, daripada nak bayar tu. Dan hamba tolak sekali perkara yang lain-lain. Perkara yang lain-lain hamba tolak habis. Gapo perkara yang lain? Bayan pada perkara daripada pekerjaan dunia. Hamba tolak habis dah tu. Pekerjaan dunia hamba nak tolak semua tu. Jangan baca lagu ni, jangan baca sekali perkara yang lain daripada pekerjaan dunia. Berartinya pekerjaan dunia je lah. Tu yang tak tolaknya. Baik tu pula dah. Nampak tu dah. Amma tolak benda yang lain pada pekerjaan dunia. Berarti pekerjaan dunia tak tolak. Baik tu. Ni bukan maksud tu. Amma tolak sekali perkara yang lain daripada Allah Taala. Gapo atik? Daripada segala pekerjaan dunia ni. Hak tu nak tolak habis. Jaga mula ibarat tu. Habis itu kerana inilah kata dia. Kerana ni diharamkan sekalian perkara yang halal sebelum semaya. Heret kau isyarat kau ni berat. Kerana ni lah. Apa kerana ini? Yakni kerana takbir ini isyarat kepada tertolak perkara dunia. Itu makna. Kerana ini yakni kerana takbir ini isyarat kepada tertolak perkara dunia. Pasal ni, pasal kita qasak tertolak habis semua dunia, tak saya dah. Tak nak. Amma nak hadap semaya ya. Mengagungkan Allah, nak hadap ke semaya, nak pilih ke semaya. Tak saya dah benda lain. Pasal ni diharam sekalian perkara yang halal sebelum semaya, belum lepas pada takbir tu haram dah. Diharamkan yakni dengan sebab takbir tu. Kerana inilah diharamkan dengan sebab takbir tu. Diharam akan sekalian perkara yang halal sebelum semaya. Perkara yang halal sebelum pada semaya, bila angkat takbir haram belaka dah. Haram belaka belaka ke tak? Dulu halal tak tengok? Dulu halal tak belum semaya? Tengok halal. Lepas tu lepas pada semaya, tengok halal lagi. Tak ada apa. Bukan sekali. Maksud sekali ini kebanyakan. Diharamkan sekali ini, diharamkan kebanyakan perkara yang halal sebelum semaya. Kebanyakannya hak halal belum tu jadi haram habis. Dulu biasa boleh makan, lepas takbir tak boleh makan dah. Dulu halal berkecek, lepas pada takbir tak boleh berkecek dah. Apa dah? Dulu halal apa lagi? Halal apa lagi? Halal apa lagi? Bergerak tangan kena alhamdulillah. Halal bergerak. Berapa kali pun lagi, apa berturut-turut pun lopak pun. Tapi lepas pada takbir tak boleh lopak dah. Tu. Tapi dulu halal dak melihat, menilik langit. Halal. Maka lepas takbir boleh tengok lagi, cuma dak tanggung makruh ya. Tak ada haram.
Kalau itu maksudnya kebanyakan. Diharamkan kebanyakan perkara yang halal sebelum sembahyang. Sebab tu dinamakan takbiratul ihram tu. Takbir yang jadi sebab bagi diharamkan kebanyakan perkara yang dulunya halal dikerjakan. Itu makna yang lagu tu. Nampak tu dah idafat sahabat kepada musahabat kita lagi ngaji dah ke? Dulu takbiratul ihram. Tu. Tu. Ya kena halusi lagu ni ya sebab ya kitab ni kadang-kadang kita nak ngajak orang kampung ni kita kena faham dulu, faham maksud dia. Faham selik-selik. Lepas tu nak ngajar kau mana tengok orang ya. Ngajak orang kampung, ngajar mudah-mudah jadi. Ngajak orang ngaji sikit ni lagu ni. Tapi semua tu terbina di atas faham kita yang betul dulu. Ni kita dah selerak-selerak dah tanya sikit siaplah. Kalau orang mari tanya sikit, siap. Kerana kita tak nak pulah dah. Tak nak pulah. Kebang naik lagi, tak ada pandang pulah. Saja juga naiknya tu nak mik wah. Abah-abah tak nak pulah. Saja. Kedua. Tak jadi tak rati letih peluh tu. Tu habis itu. Maka kata dia rahimahullah taala peringatan ini satu penjagaan adapun niat yakni qasad ta'arud ta'yin tu maka wajib dalam takbir yakni pada berserta takbir ini wajib berserta takbiratul ihram ni niat qasad ta'arud ta'yin tu kena ada dalam takbir ni ya dak selaling dah habis itu pada lu kalau itu dah makna wajah tu dia kata ni nak faham makna wajah tu, duk baca wajah tu, wajah hilal itu apa makna dia. Molek benar ni. Molek benar. Kemudian kata makna wajah tu. Apa makna pula? Wajah tu wajah hilal ladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أن أتقياء علما نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ست وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا
لنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصام المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين.